Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan terima kasih Yang Berhormat. Pada masa ini tiada akta khusus yang boleh dikuatkuasakan kepada syarikat atau negara yang menjadi punca jerebu rentas sempadan di Malaysia. Perundangan yang kita ada iaitu Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 ataupun Akta 127 bertujuan mencegah, menghentikan dan mengawal pencemaran alam sekitar yang dikuatkuasakan di dalam negara sahaja. Berkenaan isu jerebu rentas sempadan yang dikaitkan dengan pembakaran terbuka di Sumatera atau Kalimantan, buat masa ini kerajaan mengambil pendekatan diplomasi dan berpandangan bahawa rundingan adalah jalan yang lebih baik untuk kita tangani isu ini. Pencemaran jerebu merentas sempadan tidak dapat diselesaikan dengan penggubalan undang-undang semata-mata maupun tindakan kita menuding jari. Dan kita perlu akui bahawa selain daripada negara kita sendiri, negara Indonesia juga telah menambah baik pendekatan mereka di dalam menangani masalah pembakaran di ladang dan tanah gambut di dalam tahun-tahun kebelakangan ini, termasuk presidential decree dengan izin dan beberapa tindakan lain, berbeza dengan tindakan mereka sebelum ini. Antara kekangan untuk kita ada satu perundangan rentas sempadan ialah kerana ia perlu disokong oleh peta lokasi, koordinat, maklumat pemilik tanah dan syarikat yang beroperasi di lokasi kebakaran. Jadi jika tidak ada kesediaan dengan negara jiran tersebut, ya, kerana ini melibatkan kedaulatan mereka, maka kita tidak akan dapat menguatkuasakan perundangan tersebut. Dan pengalaman yang kita lihat di dalam negara seperti Singapura yang mereka ada Transboundary Haze Act dengan izin, tetapi daripada segi kejayaan untuk mendakwa itu kita tidak lihat ada hasil lagi. Dan satu lagi ialah kita, sebagaimana kita katakan tadi, kita ambil pendekatan untuk diplomasi dan juga menerusi kerjasama teknikal dan kajian saintifik di bawah ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, AATHP. Ini perjanjian yang ada sejak tahun 2002 dan Malaysia antara negara pertama yang telah menandatangani perkara tersebut, yang mana kita lihat dari segi kerjasama pengurusan kebakaran tanah gambut dan hutan serta pemadaman kebakaran yang berkesan. Tapi kita juga kena lihat bagaimana di peringkat dalam negara, kerajaan akan menambah baik pelan komunikasi insiden jerebu rentas sempadan untuk kita memberi manfaat kepada rakyat. Bagi memastikan keadaan jerebu tidak berpanjangan, NRECC dengan kerjasama sahabat saya, Kementerian Luar, pada 6 Oktober 2023 telah mengemukakan nota diplomatik kepada kerajaan Indonesia bagi memaklumkan situasi jerebu di Malaysia dan kesediaan negara untuk bekerjasama dalam operasi pemadaman segera di kawasan terjejas. Tetapi saya setuju, bergerak ke depan, mungkin kita perlu di kalangan negara-negara ASEAN, kita perlu perbaiki AATHP tersebut, perjanjian jerebu rentas sempadan di kalangan negara-negara ASEAN. Dan ini kalau kita nak naik satu taraf lagi, kita kena lihat sebagaimana saya telah sebut Canada-US Air Quality Agreement ataupun yang dipanggil Canada-US Acid Rain Agreement 1991, kerana ya, kalau di bawah perjanjian ASEAN yang sedia ada, tidak ada tindakan punitif yang boleh diambil ke atas syarikat atau negara yang menyebabkan jerebu rentas sempadan. Dan ini antara kekangan yang kita ada di bawah kerangka yang sedia ada. Dan kita juga ingin mengulangi, ya, kita telah pun memperingatkan syarikat-syarikat Malaysia yang beroperasi di negara jiran, kita tidak akan mempertahankan mana-mana syarikat perladangan Malaysia yang sekiranya mereka terlibat di dalam kebakaran atau pembakaran terbuka di negara Indonesia. Jadi itu sedikit sebanyak respon daripada NRECC.